Assalamualaikum, salam hormat, anda menyaksikan Niaga Awani bersama saya Haris Ashraf Hasnan, dan untuk waktu ini kita nak memberi fokus apa sebenarnya yang berlangsung terutamanya di Dewan Rakyat semalam dan juga isu-isu berkait dengan sudah tentu apa yang disoal jawab dan juga apa yang diumumkan berkait dengan kehidupan rakyat. Ini perkara yang cukup penting di mana sehingga 30 April 2023 Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai telah mengesan dan memantau sebanyak 141 projek lewat, 481 projek sakit serta 112 projek terbengkalai. Secara keseluruhan, sebanyak 118 projek perumahan swasta telah berjaya dipulihkan sehingga menerima sijil perakuan siap dan pematuhan (CCC) atau berstatus lancar. Namun persoalannya, sampai bila isu seperti ini perlu terus berpanjangan dan apa penyelesaian jangka masa panjang? Saya berbesar hati pagi ini bersama dengan kami di Niaga Awani, YB Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam Ashraf. Apa khabar? YB, terima kasih sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali, tahniah diucapkan kepada KPKT kerana berjaya memulihkan sejumlah besar projek perumahan sakit dan terbengkalai. Namun persoalannya di sini, apa isu yang menyebabkan projek-projek ini terbengkalai, YB? Okey, baik. Sebagai latar belakang, apabila YB Menteri memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengemudi Task Force projek perumahan sakit dan terbengkalai ini, kita menetapkan 4 fokus. Pertama, kita tengok sudut tracking iaitu pengesanan. Kedua, resolve penyelesaian. Ketiga, preventif ataupun untuk mengekang daripada berulang. Dan keempat, forward modelling ataupun langkah model kehadapan. Ya. Cuma dalam soal tracking tadi, bila kita zoom in into setiap permasalahan yang berlaku, maka kita mula memahami dari sudut bagaimana untuk membezakan masalah-masalah yang timbul. Sudah pasti perkara yang paling sukar untuk diatasi adalah kemampuan pemaju itu sendiri. Bila kita sebut soal kemampuan pemaju, mungkin dari segi kewangannya, dari segi bagaimana dia menguruskan projek, kerana bila kita sebut sektor perumahan, sektor pembinaan, mereka ini bukan hanya membina sahaja. Ya. Kalau dalam industri perumahan, mereka akan berdepan soal tanah, mereka akan berdepan dengan tuntutan kerajaan tempatan, agensi, mungkin syarikat utility, ataupun daripada sudut kewangan, daripada bagaimana mereka menguruskan kewangan mereka. Ya. Jadi memang itu masalah yang kita hadapi. Namun bila kita tracking dengan lebih mendalam, maka kita dapat juga bezakan masalah yang timbul. Contohnya, bulan lepas bila kita umumkan bahawa daripada jumlah projek yang sakit ini, kita dapati ada lebih kurang 44 projek yang bermasalah kerana menghadapi cabaran dengan syarikat utility TNB. Ya. Bukan kita nak cari kesalahan, tetapi bagaimana kita nak selesaikan. Ya. Maka pihak task force panggil, berbincang dengan TNB, dan ada 22 projek yang itu kita berjaya selesaikan melalui hasil rundingan, dan yang lain itu kita akan susuli satu persatu. Sebab itu untuk bulan ini, dalam sidang media yang lepas, untuk masalah yang spesifik ini, bulan ini insya-Allah kita akan ngadakan rundingan dengan dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN untuk berbincang masalah-masalah yang dihadapi bersama dengan IWK, JPP maupun syarikat bekalan air yang terletak di bawah kerajaan negeri. Ya. Dan kalau boleh saya terangkan sikit lagi, maksudnya bila kita dah tengok keseluruhan, cabaran yang kita hadapi juga sudah pasti tempoh PKP yang panjang tempoh hari, pemaju mendapat kesukaran untuk memulakan kembali projek, dan terakhir sekali bila kita memahami setiap projek yang berlaku, pandangan saya kita nak faham sama ada berlaku juga masalah sistemik, masalah dengan sistem itu sendiri. Sebab itu utility kita dah tengok satu persatu, tapi sekarang ini bila kami teliti sebagai contoh, semalam saya dedahkan bagaimana walaupun mungkin jumlah keseluruhan projek itu tidaklah sebesar di negeri-negeri yang lebih ramai populasinya, tetapi contohnya di negeri Kelantan, 50% projek yang ada, projek perumahan di Kelantan ini menghadapi masalah sama ada sakit ataupun lewat. Ya. Meaning that separuh daripada projek perumahan yang ada di Kelantan ini ada masalah.
Jadi kami nak zoom in, nak masuk, nak memahami adakah ini kes-kes terpencil ataupun ada masalah sistemik yang kita perlu atasi. Ya, YB menyebut berkenaan dengan isu sistemik itu. Langkah kehadapan KPKT dalam menangani isu ini, mungkin sebab persoalannya sampai bila perlu intervensi KPKT dalam menyelesaikan masalah seperti ini, YB? Jadi kalau kita tengok, ialah apabila kita mempunyai konsep pembinaan dan kita kena pastikan pembinaan itu siap sampai penghujungnya, macam saya sebut di awal tadi, banyak touch points ataupun agensi berlainan yang terlibat dalam sektor pembinaan. Maka sebab itu daripada kita cuba selesaikan satu persatu, ketika ini komitmen task force adalah untuk membantu setiap pembeli yang menghadapi masalah. Jadi kita memang mencari jalan untuk selesaikan atau lancarkan projek perumahan yang mereka telah beli. Tetapi sebab itu kita juga tengok dari sudut masalah yang mungkin berbentuk sistemik tadi. Maka bagi kaedah yang kita tengah laksanakan ini, hasil sebagai contoh libat urus dengan syarikat TNB, kita juga memberi pandangan apa masalah yang berlaku, kenapa adakah ini masalah komunikasi. Kadang-kadang perkara yang timbul itu adalah soal bagaimana antara maklumat yang ditetapkan itu bila tidak dipatuhi, maka mengambil masa pula untuk diadakan semula runding dan sebagainya, dalam keadaan setiap saat ataupun hari dalam sektor perumahan ini merupakan satu kos, sama ada kepada pemaju ataupun kepada pembeli. Jadi kalau tanya saya Ashraf, memang sebenarnya bukan satu jawapan soalan nampak mudah, tapi jawapan itu realitinya sektor pembinaan ini sangat dinamik dan peranan KPKT ini adalah dari semasa ke semasa untuk terus memantau dan memastikan industri ini kekal sihat ataupun memberi manfaat kepada rakyat ataupun pembeli. YB menyebut berkenaan dengan memberi manfaat kepada rakyat. Pengarah kajian KRI, Dr. Suraya Ismail sebelum ini menegaskan pihak pemaju perlu lebih bertanggungjawab dan tidak meletakkan risiko ke atas tangan pembeli sepenuhnya. Dengan sistem jual dan baru bina, pemaju meletakkan all the commercial risk ini kepada pembeli. Komen YB berkenaan dengan cadangan ini? Komen saya, Ashraf, kalau saya meletakkan dalam posisi macam Dr. Suraya dan kami juga ada lakukan libat urus sebelum ini, memang dari segi ideanya mungkin kita lihat mungkinlah dapat mengurangkan masalah yang dihadapi ketika ini. Tetapi pada masa yang sama, kita juga kena teliti cabaran-cabaran yang lain. Apabila bila saya bercakap soal projek sakit dan terbengkalai, kita belum sentuh lagi soal adakah rakyat mampu memiliki rumah itu sendiri. Bagaimana pula dengan kosnya. Jadi cabarannya apabila kita mula bercakap soal BTS ni, build and sell ini, maka akan ada juga menimbulkan keresahan di kalangan dalam industri ini dan juga mungkin yang dikatakan akan menaikkan harga dan sebagainya. Cuma dalam soal poin yang disebut soal risiko, kita kena akui bahawa memang terdapat risiko yang Dr. Suraya sebut risiko komersial. Dalam kita membeli rumah itu, pembeli memasuki dua perjanjian. Perjanjian dengan pemaju untuk siapkan rumahnya, perjanjian dengan pihak peminjam, perbankan ataupun mana-mana agensi yang memberi pinjaman untuk urusan keuangannya. Dalam keadaan sekarang ini, dia seolah-olah nampak terkait tetapi tidak terkait, Ashraf. Maksudnya, dia terkait untuk kita siapkan rumah, tetapi rumah tak siap, kita still masih bayar. Jadi sebab itu untuk keadaan ketika ini, sementara untuk melihat industri pembinaan itu, bagaimana untuk pastikan rumah itu siap, tetapi dalam sudut keuangan ini juga satu perkara yang perlu kita teliti soal bagaimana risiko itu bukan hanya terletak kepada orang yang meminjam sahaja, bagaimana untuk kita pastikan risiko ini juga dikongsikan dengan pihak yang lain. Jadi sebab itu untuk task force ni, langkah kehadapan, memang kami telah adakan dari segi beberapa cadangan yang kita hendak kemukakan kepada pihak bank negara untuk juga membantu, walaupun KPKT ini adalah soal pembinaan,
nak tak nak, macam saya sebut tadi, pembinaan ini juga terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan sektor keuangan. YB, di peringkat, kalau kita telitikan di peringkat pemaju, mungkin ada sebarang tindakan sekiranya berterusan mempunyai rekod buruk dalam menyiapkan projek, kerana sudah tentu pembeli mahukan projek itu kalau sepatutnya disiapkan dalam tempoh 2 tahun, 2 tahun perlu disiapkan dan boleh mendapat CCC untuk terus masuk ke rumah. Mungkin dari segi tindakan ataupun pindaan kepada akta tertentu, YB? Baik, Ashraf, dari segi akta sedia ada ni, kita ada Akta Perumahan tahun 1966, yang mana kalau kita lihat sini, to be fair, bukanlah saya nak kata task force ini baru kita baru pulihkan projek dan sebagainya. Memang sebelum ini pun ada tindakan, contohnya menyarai hitamkan mereka yang terlibat dengan pemaju yang tidak bertanggungjawab ini. Sama ada mereka gagal memenuhi untuk menyiapkan rumah ataupun memang angkat kaki cuba melarikan diri dan sebagainya. Tetapi Ashraf, dalam isu ini kadang-kadang pemaju juga nakal. Nama dalam sebagai pengarah itu orang lain. Nama untuk pemegang saham itu lain. Jadi yang penama itu yang kena, sedangkan orang ini dia akan bertukar berpindah syarikat dan sebagainya. Jadi ini memang walaupun mungkin kita nampak ada cara untuk kita halang, tetapi kalau sekadar prosesnya sahaja, mereka pun kalau dah nampak projek itu dah macam ada masalah, dia dah cabut lagi dan tukar orang dan sebagainya. Cuma untuk langkah ke hadapan memang di pihak KPKT melalui task force ini juga yang kita akan kemukakan beberapa pandangan. Contohnya ini kadang-kala dia ada 3-4 jenis perniagaan. Rumah ini yang paling lambat memberi pulangan sebab dia macam Syarah sebut tadi 2 tahun ataupun siap barulah selesai tanggungjawab. Sedangkan dia mungkin ada perniagaan yang ada cash flow ataupun aliran tunai yang lebih cepat. Maka selalunya hal rumah ni jadi dikebelakangkanlah. Jadi sebab itu antara cadangan yang kita tengah teliti bagaimana untuk kita memperkenalkan corporate guarantee, iaitu jaminan korporat even kepada syarikat-syarikat yang berkait dengan syarikat tersebut. Contohnya, bila dia nak buat rumah sesuatu projek, dia wujudkan anak syarikat. Projek itu bermasalah, dia gulung tikar anak syarikat tersebut, syarikat induk seolah-olah tidak ada langsung tanggungjawab. Jadi bagaimana kita nak kaitkan mereka yang sebenarnya menjadi induk ataupun pemegang utama sebenarnya tidak boleh terlepas daripada tanggungjawab dalam keadaan mereka telah kutip duit daripada pembeli, pemaju yang sepatutnya siapkan rumah tersebut. Ya, YB, itu juga yang boleh kita harapkan. Tapi sedikit akhir sekali, mungkin bagaimana KPKT boleh memastikan rumah yang dibina, terutama rumah mampu milik, bukan sahaja baik dari segi kualitinya tetapi juga mampu untuk berdaya huni, YB? Bagi saya yang paling penting itu adalah hala tuju kerajaan ketika ini. Kalau kita lihat semalam jawapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bila ditanya soal perumahan rakyat di wilayah Persekutuan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan komitmen yang jelas bahawa rumah mampu milik itu masih menjadi keutamaan dan kita tidak boleh terlepas begitu sahaja. Maksudnya pihak pemaju yang telah yang perlu menyelesaikan projek-projek ini, kita tidak boleh lepas tangan begitu sahaja. Cuma yang kedua, kita juga kena lihat bagaimana bila kita sebut rumah mampu milik ataupun projek perumahan rakyat PPR dan sebagainya ini sebenarnya memenuhi aspirasi, ekspektasi pembeli ataupun penyewa dalam sudut PPR. Sebab itu dalam kawalan kerajaan ketika ini, projek PPR yang kita nak bina yang akan datang ini tidak ada lagi rundingan terus. Kita kena buat secara tender terbuka. Yang kedua, dari sudut bagaimana untuk kita memastikan bukan hanya kerajaan diletakkan beban di bila projek bermasalah, tak siap ataupun kerja itu tidak senonoh dan sebagainya, yang mana akhirnya kerajaan terpaksa campur tangan. Sebab itu untuk langkah ke hadapan dari segi dasar perumahan negara itu memang kita perlu teliti kembali dan mengikat balik supaya agensi-agensi pelaksana di peringkat negeri pun meletakkan keutamaan bahawa
hasratnya adalah biarlah rumah yang dibina itu berdaya huni seperti mana kalau kita tengok Yang Berhormat Menteri ketika ini ada menghadiri persidangan UN Habitat, bermaksud komitmen negara kita hendak juga mengangkat nilai-nilai yang digunakan pakai di peringkat antarabangsa seperti SDG dan sebagainya supaya nilai murni ataupun perkara untuk memenuhi tuntutan dari segi keselesaan kepada penduduk itu kita terus pelihara, insya-Allah. Baik, terima kasih YB Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT berkongsi pandangan dan juga cetusan idea melihat kepada kehadapan kepada dasar perumahan negara. Terima kasih sekali lagi YB.